أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافع وفهما مستقيما وهداية وصل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصرك ونعم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرعنا ولساننا وعقدة من لساننا قال الشيخ المسألة لا نفعنا اليوم في الدارين sekarang. Muka bawah. Itu paling. Dan komat. Maka iaitu tiada harus nak tambah dan ada pun komat. Nak tambah ada pun. Jadi naknya dan ada pun komat. Dan ada pun komat. Maka tiada harus didulukan ia atas waktunya. Waktu komat. Dengan tiap-tiap hal. Dan waktu qomat pada hak orang yang sembahyang sendiri. Tengok. Jadi katanya dan adapun qomat maka tiada harus dulukan ia seorang atas waktunya waktu qomat. Jadi qomat tak boleh kita nak qomat belum pada masuk sampai waktu qomat. Dengan tiap-tiap hal, dengan mana-mana kelakuan sekalipun. Dengan tiap-tiap hal, ini dengan mana-mana kelakuan sekalipun. Maka waktu qomat tu bila? Bukan waktu sembahyang. Katanya tiada harus didulukan ia seorang atas waktunya waktu qomat. Mana dia waktu qomat? Bukan waktu sembahyang. Tengok. Ni nak cerita waktu qomat. Dan waktu qomat pada hak orang yang sembahyang sendirinya iaitu waktu hendak masuk di dalam sembahyang. Dan waktu ini pun nak tambah. Dan waktu qomat pada hak orang yang sembahyang berjamaah iaitu izin imam. Dan jika dengan izin dengan isyarat sekalipun. Jadi waktu qomat tu bukanlah ialah waktu sembahyang. Bukan katanya masuk zuhur, masuk asar, masuk maghrib. Bukan maksudnya begitu. Jadi waktu qomat maksud di sini sampai masa kita nak qomat. Bilakah sampai masa kita nak qomat? Katanya dan waktu qomat dah sampai masa kita nak qomat tu pada hak orang yang sembahyang sendirinya. Maknanya pada hak orang yang sembahyang sendirinya, mana orang yang sembahyang seorang diri.
tidak berjemaah. Nisbah bagi orang yang sembahyang seorang diri tidak berjemaah, iaitu waktu qomat tu waktu hendak masuk, yakni hendak mulai masuk di dalam sembahyang ini, nak mulai solat. Situlah apabila kita nak mulai solat, nak mulai kita dah berdiri, apa tu belum pada nak usalli, nak takbiratul ihram, ketika itulah waktu qomat. Jadi tak boleh nak menentulah masa mana, jam berapa tu tak boleh nak menentulah. Waktu qomat zuhur jam berapa. Kalau kata masuk waktu zuhur tu bolehlah kita tengok jam berapa. Tetapi kalau waktu qomat tu bila kita nak qomat. Soalnya bila kita nak qomat, kalau kita sembahyang seorang diri, maka jawabnya nak qomat tu apabila kita nak mulai solat. Maknanya atas kita, tidak kena tanya siapa-siapa, atas kita. Kita nak mulai sembahyang tu bila? Walaupun sembahyang zuhur waktu malam sekalipun. Ialah qada. Walaupun sebab dia qomat ni semua kan. Semua sembahyang. Adapun azan tak ke semua sembahyang fardu diazankan. Adapun qomat seperti dulu, tiap-tiap sembahyang asalkan kita nak sembahyang fardu yang 5 itu qada tunai, jamuk tak jamuk, begitu kan. Maka sunat qomat. Maka bilakah kalau kita sembahyang seorang diri itu, bilakah kita nak qomat? Jawabnya ketika kita nak mulai solat tu lah. Maknanya belum pada nak takbiratul ihram, tidak pun belum pada kita nak usalli tu lah. Itu waktu dia. Dan waktu qomat pada hak orang yang sembahyang berjamaah. Dan waktu qomat, nak tambah qomat. Dan waktu qomat pada hak orang yang sembahyang berjamaah, iaitu izin imam. Itu waktu dianya ialah mengikut imam. Imam izin masa mana, masa itulah Bilal qomat. Iaitu izin imam. Dengan maknanya kalau imam tak izin lagi, imam kata tunggu dulu. Tak sampai masa lagi. Tak sampai masa qomat lagi. Kalau imam dah datang, imam kata tunggu dulu. Jangan qomat lagi, kita tunggu boleh 5 minit lagi. Maka tak sampai masa lagi. Begitu. Ini kalau tidak, maknanya kira kata izin imam, patut izin dengan secara seluruhan sekalipun, tak mengapalah, seperti dimenentukan, itu kira dah sampai lah. Dan jika dengan isyarat sekalipun, jika izin imam itu dengan secara isyarat sekalipun. Dan jika dengan isyarat, jika izin imam itu dengan isyarat sekalipun, memadai. Jadi maknanya kalau sembahyang jemaah itu, jadi maknanya tak boleh nak mulai qomat melainkan dengan izin daripada orang yang hendak jadi imam. Lebih-lebih laginya pada masjid-masjid tu ada imam yang tertentu. Ada imam yang tertentu, maka kalau imam tu kata boleh dah, boleh. Kalau imam katanya tunggu dulu, tunggu dulu. Jadi kalau Bilal nak qomat tu kena tanya, imam boleh dah gini? Imam kita qomat sekarang, imam tak, boleh? Boleh lah. Lepas tu ada ghalibnya sekarang tu ditentukan masa. 10 minit selepas pada azan. Itu kita kira katanya dah setujui oleh imam. Begitu. Maka syarat qomat tadi itu ialah apa dia? Tak boleh nak qomat melainkan masuk waktu sampai ketika untuk nak qomat. Maka sembahyang sendiri macam mana, sembahyang jemaah macam mana waktu dia, kita maklum. Dan sunat 2 orang
bang di dalam masjid dan lainnya. Seorang yang uh, bang tu. Dan sunat dua orang bang di dalam masjid dan lainnya lain daripada masjid. Tak kira masjid ke atau surau ke masalan atau musalla ke masalan. Sunat nak kena ada dua orang tukang azan, tukang bang. Muazzin tu nak pakai dua orang. Tak kira nak semayang jemaah di masjid ke nak semayang jemaah di lain daripada masjid. Mana dia masalah katanya nak pakai dua orang azan tu. Seorang bang bang ya. Seorang bang ia seorang dulu daripada fajar. Ini masalah mana? Masalah katanya azan waktu subuh. Azan subuh. Azan subuh dia dua kali mengikut sunatnya. Apabila mananya azan belum naik fajar tu satu kali, azan ketika naik fajar tu satu kali. Maka apabila begitu jadi nak kena azan dua kali lah kalau kita nak mengikut sunat dianya. Azan belum fajar satu kali, azan ketika naik fajar masuk waktu subuh tu satu kali. Maka apabila nak dua kali azan tu sunat pakai dua orang. Jadi seorang tu azan belum pada naik fajar. Kemudian daripada nisfu malam. Belum pada naik fajar dan waktu dia mulai masuk separuh malam. Kemudian daripada lalu masa separuh malam. Dan bang yang terlebih afdal pada waktu suhur. Bang yang azan yang sebelum waktu naik fajar ni. Ialah azan pada waktu suhur. Itu yang afdal. Tetapi kalau kira masuk waktu dia separuh malam dah boleh azan dah. Dah masuk waktu dah. Jadi mana azan yang sebelum subuh belum naik fajar tu mulai daripada mana? Mulai daripada masuk separuh malam. Hingga naik fajar. Hingga sebelum pada naik fajar. Belum sikit pada naik fajar. Maka tetapi kalau azan betul dengan waktu suhur itu lebih afdal. Itu masalah azan yang sebelum naik fajar. Dan seorang bang kemudian daripada fajar. Apabila naik fajar, selepas pada naik fajar maknanya masuk waktu subuh, maka azan pula orang lain pula. Jadi maknanya nak kena pakai dua orang muazzin. Satu muazzinnya azan belum pada naik fajar, afdalnya betul dengan waktu suhur. Dan apabila naik fajar, azan pula seorang lagi untuk mengiklankan dengan masuk waktu fajar, waktu subuh. Kenapa disunatkan? Kembali pada asal. Kenapakah disunatkan nak ada dua orang yang muazzin pada ketika itu? Kerana tertib di dalam kerana tersebut di dalam hadis yang sahih. Kerana beramal dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebut di dalam sahih, hadis sahih, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adhdhinu inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhinu ibnu ummi maktumin hatta yu'adhdhinu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktumin yu'adhdhina
Artinya bahawasa Bilal, Nabi cakap kata bahawasanya Bilal bang ia pada malam, ini belum naik fajar. Maka makan olehmu dan minum olehmu. Ini ketika orang nak puasa. Bulan Ramadan. Jadi setiap harinya begitu. Sekiranya kalau esok nak puasa, maka kalau kita dengar suara azan Bilal tu, suara Bilal azan, boleh makan, boleh minum lagi. Sebab belum masuk waktu subuh lagi. Kalau terdengar suara azan Bilal tu, maknanya subuh belum masuk lagi. Maknanya malam lagi. Maknanya boleh makan, boleh minum lagi untuk orang nak puasa esok. Hingga bang Ibnu Ummi Maktum. Hingga dengar suara azan daripada Ibnu Ummi Maktum. Sebab Abdullah Ibnu Ummi Maktum, dia azan ketika masuk waktu subuh. Jadi Nabi menentukan begitu. Jadi maknanya Nabi susunnya begitu, Nabi letaknya begitu. Jadi Bilal ambil tugasan azan waktu malam. Lepas tu Abdullah Ibnu Ummi Maktum azan ketika naik fajar. Begitulah. Sebab berdalil dengan mengikut perbuatan Nabi SAW, sebab itulah disunatkan pakai 2 orang muazzin. Begitu. Dan demikian lagi hukumnya membezakan bang dulu daripada subuh, daripada bang yang hikmat. Dan hikmatnya, hikmat sunat 2 orang bang di dalam 2 orang bang tadi. Dan hikmat sunat 2 orang bang. Kenapa nak kena pakai 2 orang? Apa hikmatnya? Apa tujuannya? Hikmatnya ialah membezakan yang dahulu daripada subuh dan yang kemudian daripada subuh. Sebab suara Bilal lain. Tak semacam dengan suara Ibnu Ummi Maktum. Maknanya suara tak sama lah. Kalau begini suara azan, kalau begitu suara Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Jadi maknanya apabila azan 2 orang tu, orang dengar tu boleh beza. Ni suara azan, ni suara Bilal ni. Apabila kita duduk kat rumah kita dengar, ni suara Bilal ni, ni suara Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni. Apabila dengar suara ni suara Bilal, boleh makan lagi, boleh minum lagi, tak masuk subuh lagi. Dengar suara Abdullah pula Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, ni dah masuk subuh ni suara Abdullah ni. Begitulah. Dan tiada sunat melebih atas 2 orang, melainkan kerana hajat. Maka jika tiada diperoleh 2 orang yang bang, melainkan seorang jua, maka hendaklah ia bang 2 kali, sekali dulu daripada subuh dan sekali kemudian daripada subuh. Ini masalah azan waktu subuh lagi. Dan tiada sunat melebih atas 2 orang. Maknanya tak sunat dah lebih pada 2 orang, sebab nak azan 2 kali saja kan. Nak azan 2 kali saja, maknanya pakai 2 orang saja cukup lah. Tak disunatkan lebih, pakai orang lebih pada 2 orang tu tak disunat. Melainkan kerana hajat. Melainkan kerana ada hajat, maka tak mengapalah. Tengok. Kemudian dia katanya, maka jika tiada diperoleh 2 orang bang, nak cari 2 orang yang azan semacam tadi itu tak boleh. Dan maka jika tiada diperoleh 2 orang yang bang, 2 orang yang bang.
tak dapat nak cari. Dapat. Melainkan seorang jua. Yang bolehnya satu orang saja. Dua tak dapat. Dapat seorang saja. Maka hendaklah ia, maknanya kalau seorang tu maknanya nak buat macam mana? Sebab dia azan sekali seorang saja. Sebab dia azan asalnya sekali seorang. Tetapi kalau tukang azan tu tidak ada melainkan seorang saja, maka kalau kita kira asalnya nak azan satu kali ya. Tapi tidak. Masalah sini kalau dapat seorang tu, maka nak azan dua kali juga. Maka hendaklah ia bang dua kali. Ia seorang sana itu bang dua kali. Walaupun jadi dia seorang tu azan dua kali. Dulu daripada subuh sekali, dulu daripada subuh sekali azan belum pada masuk waktu subuh, dan sekali kemudian daripada subuh, kemudian daripada dah masuk waktu subuh. Begitu. Dan disyaratkan bagi keduanya muwalat antara kalimahnya. Kita kembali kepada asal kita. Syarat-syarat azan dan qomat. Ini kembali kepada asal masalah kita ni ialah syarat-syarat azan dan qomat. Dia katanya dan disyaratkan bagi keduanya azan dan qomat. Syarat nak sah azan dan nak sah qomat. Ada syarat juga ke azan dan qomat? Memang ada syarat. Kalau tak kena dengan syarat, tak dapat pahala azan, tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala azan, tak dapat pahala sunat. Sekiranya kalau berjamaah tu maknanya tak lepas daripada sunat kifayah. Jadi mana tak tertunai sunat kifayah kalau ramai, kalau seorang tak tertunai sunat aini. Begitu. Maka setengah daripada syaratnya muwalat antara kalimah-kalimahnya, kalimah kedua-dua. Muwalat. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Lepas satu diikuti dengan satu. Selepas satu kalimah diikuti dengan satu kalimah. Tengok. Kalau tak muwalat, apa nak kata? Sebab syarat dia nak kena muwalat. Dan maka jika tiada muwalat, dia azan tidak muwalat. Dia qomat tidak muwalat. Maka tidak sah lah. Maka jika tiada muwalat, tidak muwalat tu jikalau dengan lupa sekalipun. Jadi tinggal muwalat tu dengan sebab dia terlupa. Kata dia sekarang tengah azan. Tiada sah bangnya dan qomatnya. Tidak sah. Kalau tidak sah maknanya tak tertunai sunat. Begitu. Kalau dia terlupa, apakah lagi kalau sengaja tidak memualat? Apakah lagi kalau dia sengaja tidak memualatkan, walaupun dia terlupa sekalipun tidak sah. Contohnya, dia tengah-tengah doa azan, orang telefon. Dia tak perasan katanya, lupa kata dia tengah azan. Asyhadu an la ilaha illallah, orang telefon. Dia pun tengok nama orang yang agaknya orang besar, orang yang penting dengan dia, orang dia hormat, dia hormat tu terlupa kata tengok terkejut dengan nama yang naik tu. Maka dia pun terlupa dah kata dia tengah-tengah doa azan. Dia angkat telefon cakap lama habis tu dia azan tak habis lagi. Tu mana terlupa kata dia tengah-tengah azan. Contohnya. Maka itu meluputkan mualat, maka azan tu tidak sah. Maka kalau nak tu kena azan balik. Ambil awal balik.
Tetapi tiada memberi mudarat, sedikit berkata-kata dan sedikit diam. Diam sekejap, bercakap tak banyak. Dia tengah-tengah doa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang, apa khabar? Dia pun, Alhamdulillah khabar baik saya sekarang. Tu azan. Maka itu kalau sedikit begitu, tidak memutuskan mualat lagi. Begitu ya. Atau diam yang lama, diam yang sedikit. Contohnya dia azan-azan, dia cari nak ingat. Azan-azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tak tahu nak kata. Apa pula ni? Hayya 'alal falah dulu ke? Hayya 'alas salah dulu ke? Dia diam sekejap untuk nak cari ingat. Tengok. Dan tidur terlelap sekejap. Tengah-tengah azan tu. Walaupun tak nak berlaku sekalipun, tapi nak cerita masalah. Memanglah orang azan jarang nak tahu, kita nak dengar pun. Katanya muazzin tidur lelap ketika azan tu. Dan pitam dan gila kerana tiada memberi cerai bagi memberi tahu. Kalau diam sekejap-sekejap sana itu artinya lelak sekejapnya atau pitam, pingsan. Pitam tu pingsan dan gila tapi sekejap saja. Maka tidak memberi mudarat. Maknanya tak kira kata putus mualat. Sebab dia tidak mencederakan memberitahu, yakni memberitahu dengan masuk waktu. Memberitahu dengan masuk waktu. Sebab tujuan azan tu takkan tujuan dia nak beritahu kata masuk waktu kan. Tujuan azan tu ialah nak beritahu setengah daripada tujuan dianya. Yang pentingnya ialah azan tu nak beritahu kepada orang ramai kata waktu sembahyang dah masuk. Maka sekiranya kalau dia putus sekejap-sekejap, putus mualat sekejap dengan sebab dia diam sekejap, itu tak mencederakan. Dia tak mencederakan. Tetapi kalau putus mualat tu jadi lama, mencederakan, orang ingat kata orang main-main kot, bukan azan betul kot. Azan waktu belum masuk ni, kena sebab azan separuh berhenti. Begitu. Dan demikian lagi masalah tadi sikit. Sekiranya kalau putus mualat maka batal. Maka nak buat macam mana? Ambil awal balik. Sekiranya kalau putus mualat maka sunatnya ambil awal balik. Mulai awal balik. Dan lagi disyaratkan daripada seorang jua. Maknanya mulai daripada awal sampai akhir itu seorang saja. Tak boleh nak bergilir kau azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti masuk hayya 'alal falah, masuk hayya 'alas salat tu orang lain pula. Tak boleh begitu. Dan lagi disyaratkan daripada seorang mana azan tu berlaku azan daripada seorang juga. Maknanya yang mengazan tu seorang, mana mulai pada awal sampai akhir, mulai daripada Allahu Akbar yang pertama sampai ke la ilaha illallah nak seorang saja. Jangan separuh orang ni, separuh yang kedua orang lain pula, dia tak boleh nak ganti. Dan lagi disyaratkan daripada seorang juga, maka tiada sah kedua-dua daripada dua orang atau lebih. Dan sekali lagi saya ulang, dan lagi disyaratkan pada azan dan qomat. Begitu pada bang dan qomat. Disyaratkan yakni pada bang dan qomat. Syarat pada azan, syarat pada qomat. Syarat apa dia? Daripada seorang jua. Maknanya
nak pakai seorang satu orang saja. Qomat pun begitu, azan pun begitu. Maka fahamnya, faham daripada kata disyarat nak pakai nak seorang saja, maka ni nak kena katanya tafriq. Mana yang kita faham daripada syarat sini. Tafriq yang dianya, maka tiada sah keduanya azan dan qomat. Itu bang dan qomat. Kita panggil bang lah sebab dia panggil bang dalam kitab ni. Maka tiada sah keduanya bang dan qomat daripada dua orang atau lebih. Gitu ya. Jadi maknanya bukan maksud katanya, bukan maksud kata qomat dengan azan tu orang sama, bukan begitu. Qomat dengan azan orang lain-lain boleh. Tapi satu kali azan tu nak pakai dua orang tak boleh. Satu qomat tu nak pakai dua orang tak boleh. Maksudnya begitu. Kalau pakai dua orang sana itu, maka tiada sah azan dan qomat. Tengok. Dia katanya maka tiada sah keduanya azan dan qomat, bang dan qomat daripada dua orang atau lebih. Seperti seorang bang atau qomat. Setengah daripada kalimah keduanya bang dan qomat, dan apa dah? Dan disudahikan dia akan bang dan qomat oleh seorang yang lain yang tinggal, yakni separuh yang tinggal. Begitu. Macam inilah kita katanya seorang tu mulai sampai mulai Allahu Akbar tu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila masuk hayya 'alas salah hayya 'alal falah tu orang lain pula gantikan dengan orang lain pula, maka itu tidak sah. Kerana mendatangkan iltibas. Apa makna iltibas? Yakni kesamaran, kekeliruan. Jadi orang dengar di rumahnya, dia tak tahu katanya, azan betul-betul ke azan main-main. Takut-takut ada orang nak main-main, nak begitu, nak buat senda-senda. Tak tahulah katanya waktu masuk ke tak masuk. Begitu. Jadi maknanya tak boleh nak pakai dua orang. Adapun kata azan orang lain, qomat orang lain, itu bukan maksud di sini. Maknanya satu kali azan tu nak pakai dua orang tak boleh. Separuh yang pertama orang lain, separuh yang kedua orang lain. Itu ya tak boleh. Dan lagi disyaratkan dengan bahasa Arab. Jadi maknanya kalau diterjemahkan kepada bahasa mana-mana tu, maka tak tertunai sunat. Tak tertunai sunat. Dan lagi disyaratkan dengan bahasa Arab, azan dan qomat tu nak kena guna bahasa Arab. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak memadai cakap gitu. Maka tiada sah, faham daripada syaratnya, dia panggil tafriq, pecahan. Maka tiada sah keduanya azan dan qomat dengan bahasa lain daripada bahasa Arab. Dia katanya tidak sah. Maka tiada sah keduanya bang dan qomat dengan bahasa lain yang lain daripada bahasa Arab. Tapi kata tidak sah tu jika ada di sana pada tempat itu, pada tempatan itu, yang tahu, ini orang yang tahu akan bahasa Arab.
Orang yang tahu ni orang yang tahu akan bahasa Arab. Maknanya nak azan dengan bahasa Arab tu ada orang pandai. Maksudnya begitu. Bukan pandai cakap Arab. Bukan masalah katanya pandai cakap Arab. Pandai baca, pandai kata dengan bahasa Arab. Kalau di kawasan kita katanya di kawasan kampung kita ni ada orang pandai sebut dengan bahasa Arab. Azan dengan bahasa Arab tu ada. Maka tidak sah azan dengan terjemahan kepada bahasa Melayu atau bahasa mana-mana saja. Tak boleh. Sebab di tempatan kita ada orang yang pandai boleh nak azan dengan bahasa Arab. Azan itu ada. Lepas tu kalau ikut semenjak dulu sampai sekarang tempatan kita ramai sangatlah orang yang boleh sebut dengan bahasa Arab kan. Walaupun dia kalau nak cakap Arab tu dia tak pandai lah. Dia tak tahu lah. Tetapi sekadar nak azan dengan bahasa Arab yang kita dengar sekarangnya. Ramai sangatlah boleh kata. Tengok dengan tempatan kita sekarangnya. Semenjak dulu dan sekarang pun. Maknanya tak ada jalan nak azan dengan bahasa Melayu. Tak ada jalan nak boleh azan qomat dengan bahasa Melayu. Sebab ramai orang yang boleh sebut kalimah azan dengan bahasa Arab. Itu kalau ada, tak memadalah dengan terjemah. Dan jika tiada di sana pada tempatan itu orang yang tahu bahasa Arab. Tidak ada orang yang tahu bahasa Arab. Nak azan dengan kalimah-kalimah azan bahasa Arab tu tak ada siapa yang boleh kata. Kalau rupanya begitu, macam mana? Maka sah keduanya bang dan qomat daripada yang lain. Daripada yang lain, daripada bahasa, daripada yang lain, daripada bahasa yang lain, daripada bahasa Arab. Azan lah bahasa Melayu. Nak buat macam mana? Nak cari orang yang boleh azan dengan bahasa Arab, tidak ada. Kalau kata Allah Maha Besar tu, orang boleh cakap. Kalau kata Allahu Akbar, tak ada siapa dia pandai. Nak kata begitu. Lepas tu nanti orang tanya. Lepas tu tak pandai kata Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana nak baca tahiyat? Macam mana nak takbiratul ihram? Itu kita kira cerita lain. Ni nak cerita pasal azan. Tapi boleh jadi dia ada setengah orang tu dia boleh kata bahasa Arab tapi nak kena ada orang ajar dia. Dia masalah solat ni lain. Setengah orang tu tak boleh nak baca. Tak boleh nak kata, tak boleh nak baca dengan Allahu Akbar, tak boleh nak kata, malaikat ada orang tulis bagi dia. Tulis di depan. Artinya orang bisik kat telinga dia. Allahu Akbar. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Lepas tu baca tahiyat pun gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia boleh baca. Lepas tu kalau kita katanya ramai-ramai tu kalau nak kata dengan bahasa Arab tak ada orang bisik kat telinga dia Allahu Akbar. Dia tak tahu nak kata. Begitu. Jadi masalah katanya tak boleh nak azan dengan bahasa Arab. Maka azan dengan bahasa Melayu boleh jadi katanya dia ni sebab biasa kalau ada orang ajar dia dulu dia boleh kata bahasa Arab. Tapi kalau tak ada orang ajar dia setiap kali dia nak solat dia kena ada. Contoh kalau dia nak solat kata begini takbiratul ihram kata begini Allahu Akbar. Dia pun boleh kata. Tapi kalau tidak ada orang mulai kat telinga dia kata Allahu Akbar dia tak tahu nak kata. Lepas tu yang lain pun sama. Lepas tu kita fardu katanya nak azan orang nak ajar tu tidak ada. Contohnya. Gitulah. Nak bagi rupakan masalah. Sebab berlaku tu jarang nak berlakunya.
Dan lagi disyaratkan memperdengar akan setengah daripada jemaah. Dan jika mendengar seorang jua sekalipun, jadi azan sana itu, qomat sana itu syarat dia juganya kena suara tu kuat juga. Suara tu nak kena nyaring juga. Tengok. Kalau dia azan, dia qomat, padahalnya suara dia tu lahan sangat. Sekadar dia dengar seorang saja. Dia katanya dan lagi disyaratkan memperdengarkan akan setengah daripada jemaah. Daripada orang-orang yang nak jemaah tu, orang ramai tu. Walaupun tidak ada orang sekalipun, sekiranya kalau ada orang yang ada kawasan dia azan tu, orang tu dengar. Tak mestilah ada orang, sebab biasa sekarangnya kalau azan Bilal datang azan di masjid di surau tu, biasanya ketika tu tidak ada orang lagi di masjid di surau kan. Kita tak kira katanya pakai mic lah. Zaman dulu tidak ada elektrik. Dia azan dengan mulut begitu ya. Lepas tu biasanya kalau belum pada dia, ketika dia datang azan tu biasanya orang tak ada lagi. Lepas tu nak bagi dengar ke siapa? Fardunya kalau ada orang kat surau, kat masjid tu, orang tu dengar. Disyaratkan memperdengar maknanya nyaringkan suara sehingga bagi dengar kepada setengah-setengah. Tak ke semua pun tak mengapa. Setengah-setengah orang tu dengar. Dan jika mendengar seorang jua sekalipun. Kalau ada seorang saja dengar. Orang lain tak dengar. Seramai-ramai itu seorang saja dengar. Yang lain tak dengar. Mana suara dia tu tak nyaring sangat. Sehingga seorang yang dekat dengan dia tu dengar. Orang jauh-jauh tak dengar. Maka dah memadai. Jangan kata lahan sangat suara dia tu sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarkan azan dia dan qomat. Suara azan dia, suara qomat dia. Itu tak memadai. Kalau kita katanya azan macam kuat, suara macam kita cakap sekarang tu dah memadai. Kalau ada orang di dalam masjid kan, orang tu dengar begitu, memadai dah. Tapi yang sunatnya kita nyaringkan sehingga suara tu pergi jauh. Bunyian dia. Tapi nak kira sekurang-kurang memadai, sekurang-kurang nak jadi sah azan tu memperdengarkan orang lain. Walaupun seorang pun dah cukup dah. Kerana hasillah jamaah itu dengan dua orang. Kenapa boleh katanya walaupun seorang dah memadai? Dia azan, seorang dengar. Dia azan, seorang dengar. Jadi kira-kira berapa orang dengar? Dua lah. Kan? Seorang azan, seorang dengar. Walaupun ramai duduk dalam masjid tu ramai, tetapi ada seorang saja dengar. Suara dia tak nyaring. Suara dia tak kuat. Suara muazzin tu tak kuat. Seorang saja dapat dengar. Yang ramai lagi tak dengar. Jadi kira-kiranya dapat berapa orang dengar? Dua orang lah. Dia sendiri dah seorang. Muazzin tu, dia sendiri dah seorang. Tak boleh jadi dia azan dia tak dengar. Orang lain kat tepi dia tu dengar. Memang maknanya dua orang lah. Dua orang. Sebab tu lah. Kalau masalah khutbah Jumaat, dia syaratnya nak kena dengar rukun-rukun khutbah Jumaat 40 orang. Syaratnya nak kena dengar, syarat nak sah khutbah Jumaat itu, dengar rukun-rukun khutbah, bukan ambil awal sampai akhir khutbah Jumaat tu. Rukun dia saja. Syaratnya kena dengar rukun khutbah Jumaat itu 40 orang lelaki yang memadai pada
Semayang jemaah. Syukurannya mustautin itu bermukim. Maka sekiranya kalau ada orang tu 40 orang saja. Orang ada 40 orang. Dalam 40 orang tu ada orang telinga tak dengar satu. Begitu. Dalam 40 orang tu kita katanya ada seorang nama Zaid sini, dia telinga dia tak dengar. Tak bunyi langsung suara dia. Telinga dia. Telinga mekak. Kalau orang lain baca khutbah jadi dia tak dengar, jadi maknanya 39 yang dengan isi khutbah kan. Dengan rukun khutbah tu, maka cara kita nak ukarnya bagi dia baca. Bagi yang tak dengar saat itu, orang telinga bermasalah telinga dia tu, bagi dia tu baca. Walaupun dia tak dengar, tapi kira katanya dia baca seolah kata dia dah dengar. Sebab tu kalau ada dua orang tu nak azan, bagi orang tak dengar tu azan. Sebab walaupun dia tak dengar, dia dah kata. Begitu. Jadi sininya masalah katanya walaupun dengar seorang sekalipun dah memadai, itu kenapa? Kerana hasillah jamaah itu dengan dua orang. Nak jadi semayang jemaah tu sukang imam seorang, makmum seorang. Dah jadi semayang jemaah. Maka kalau sani itu maknanya kalau seorang tu dengar, memadai ke tidak? Memadai dah, sebab katanya jadi dua orang dengar. Orang azan tu memanglah kalau dia tak dengar pun dia tahu dia kata apa. Kan? Kalau dia tak dengar sekalipun dia tahu apa yang dia sebut, apa yang dia kata. Jadi maknanya ketika itu dah dapat dua orang yang mendengarkan azan. Cukup. Dan tiada memadai jika memperdengarkan dia seorang daripada demikian itu. Dan jika dan maka tiada memadai. Azan tu tak memadai. Qomat itu tidak memadai jika tiada mendengarkan dia kan azan dan abang dan qomat seorang daripada demikian itu daripada jemaah. Dia azan, dia qomat, tak ada siapa yang dengar. Maka tak memadai. Lepas tu kalau contohnya ada 5 orang. 4 orang tu tak dengar. Semua 4 orang tu telinga masalah semua. Seorang tu yang dengar. Maka boleh dah tu. Tapi ambil mana-mana seorang yang tak dengar tu dia azan. Yang telinga elok ni nanti dengar. Kiranya begitu. Tapi bukan syarat kena perhati dengar. Maknanya kalau dia perhati dengar tu ada bunyi-bunyi. Mana dengar sininya, maknanya kita azan, orang kat tepi kita bunyi suara kita. Tu dengar, terdengar, mana bunyi. Bukan nak suruh perhati dengar. Memanglah syarat sunan. Mendengarkan azan tu sunan. Tapi yang maksud di sini maknanya azan tu maksudnya nak nyaringkan suara sehingga orang tu terdengar. Dia nak dengar, tak kira. Bukan katanya nak kena orang azan, syarat nak kena orang nak kena ada orang dengarkan azan. Kalau orang tak perhati dengar tidak sah, bukan. Maknanya syarat nak nyaringkan suara, maksudnya begitu. Maksudnya apabila azan tu, apabila qomat tu nyaringkan suara sehingga orang lain boleh dengar. Orang lain nak dengar, tak kira. Sekiranya kalau dia perhati dengar tu dia dapat dengar. Mana dia akan bunyi suaranya. Suara azan tu dia bunyi. Maksudnya begitu. Dan lagi disyaratkan pula bagi keduanya memperdengarkan dirinya jika ada ia sembahyang seorang diri. Kita akhir di situ dulu. Dan lagi
disyaratkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح